Habatus Sauda Barakah, banyak khasiat dan kebaikan, mengekalkan kesihatan badan. Habatus Sauda Barakah, Habatus Sauda Barakah, barakah sepanjang zaman. Jom dapatkan soft gel Habatus Sauda Barakah dari Mesir, edaran Farmaniaga di Farmasi Royal Pharma atau farmasi berhampiran anda. Habatus Sauda Barakah. Habatus Sauda. Habibi sekalian, mari sini. Mari ke kedai saya. Saya jual Habatus Sauda. Kualiti bagus. Saya jual bijian Habatus Sauda. Saya juga ada jual minyak Habatus Sauda. Mari beli Habatus Sauda yang banyak khasiat dan kebaikan. Habatus Sauda saya nama Barakah, asli dari tanah Mesir. Saya proses sendiri dari bijian Habatus Sauda, diproses sehingga menjadi minyak Habatus Sauda. Khasiat dan kualiti Habatus Sauda masih kekal bagus. Barulah sihat sepanjang zaman. Sekarang adalah mudah untuk mengamalkan Barakah Habatus Sauda kerana ada dalam bentuk kapsul. Sebab itu, kita semua harus amalkan Barakah Habatus Sauda. Barulah Barakah sepanjang zaman. Untuk kunci kesihatan menyeluruh, pastikan anda sekeluarga mengamalkan Barakah Habatus Sauda asli, berkualiti tinggi dari Mesir, edaran Farmaniaga. Habatus Sauda, barakah sepanjang zaman. Okay, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah, sihat walafiat. Apa? Alhamdulillah. So, okay, boleh saya tahu sama ada pendengar didengar apa? Di ruang Facebook dapat dengar dengan jelas? Apapun kalau jelas kita mohon komenlah di ruangan komen. Okay, kepada penonton yang baru bersama kita, boleh like, komen dan share live ini supaya lebih ramai dapat terima manfaat daripada perkongsian kita pada malam ini. Okay Ustaz, hari ni aktivitinya apa Ustaz sebelum live kita hari ni? Macam mana tadi saya balik tadi? Saya nak tahu hari ni Ustaz buat apa? Apa aktivitinya tadi? Hari ni alhamdulillah lah, saya pun biasa duduk rumah ni. Dah jadi hampir tiap hari macam-macam. Kadang tak ada kerja, buat kerja. Dia mengemas ke situ, mengemas ke sini dengan anak-anak. Macam tu je lah. Tak ada lah aktiviti-aktiviti yang kita katakan lain, berbeza pada hari-hari yang lain. Dah sebab dekat berapa hari dah ni kita dekat rumah ni. Yelah, duduk rumah saja kan Ustaz. Betul. Ni saya nak panggil COVID hari ni. Ya saya, boleh panggil saya Faz. Faz lah. Ya, nama saya Fazila, Fazila. Fazila, kan Farhana tu, Fazila. Okay. Oh bukan, saya Fazila. Ustaz boleh panggil saya Faz. Tugas di mana? Farmaniaga? Ya, di Seksyen 7 Farmaniaga. Seksyen 7 Shah Alam? Ya, betul. Bahagian apa? Bahagian sustainability. Ustaz pernah dengar tak sustainability? Tak pernah dengar. Tak dengar. Dia a new thing lah untuk semua company praktiskan good culture. Maknanya kita banyaklah isu-isu yang kita ni lah untuk social environment macam tu. So Ustaz, hari tu saya tengok Ustaz punya apa? Masak kepala kibas ya Ustaz. Astaghfirullahaladzim. Okey, kita dalam masa. Okey, tak apa. Nampak sedap Ustaz. Nampak sedap. Ya kan nampak sedap okey lah, ramai nampak terlalu. Tak lalu. Okay, kita tengah tunggu tim Barakah ya untuk bagi cue untuk kita start live pada malam ni. Start sihat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, macam ni lah kita. Macam ni lah. Okay, Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Okay, kepada penonton yang baru bersama kita, boleh like, komen dan share live ni. Okay, supaya lebih ramai dapat terima manfaat daripada perkongsian kita pada malam ni. InsyaAllah.
Okey. Kita boleh start insya-Allah. Okey, insya-Allah kita mulakan perkongsian kita malam ni ya Ustaz dengan serangkap pantun. Boleh saya belanja sikit pantun Ustaz? Boleh bagi. Okey. Ke Pekan Kuala membeli bingka. Burung merebah di pohon cemara. Majlis bermula tirai dibuka. Assalamualaikum pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi kita dalam majlis perkongsian ilmu yang dibawakan oleh Barakah, produk yang mengandungi habatus sauda, dihasilkan di Mesir dan diedarkan oleh Farman Niaga. Saya perkenalkan penceramah kita pada malam ini, tak lain dan tak bukan ya, Ustaz Imam Muda Ashraf yang juga merupakan duta produk Barakah. Jadi kepada para penonton yang tertanya-tanya apa sebenarnya produk Barakah ni, jangan lupa untuk follow dan like Facebook dan Instagram Barakah Malaysia untuk maklumat lanjut. So kongsikan live kita pada hari ini ya kepada rakan-rakan serta keluarga. So siapa yang share akan berpeluang untuk menjadi pemenang cabutan bertuah dan kita akan umumkan pada akhir perkongsian yang akan datang. InsyaAllah Ustaz, perkongsian kita pada malam ini bertajuk ibadah korban, ibrah dalam kehidupan seharian. Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya Allah telah menggantikan kepada kamu 2 hari yang terbaik, iaitu Hari Raya Aidilfitri dan Hari Raya Aidil Adha. Hadis riwayat Imam Ahmad. Betul Ustaz? Betul ke? Betul. 2 hari raya. Okey. Baik. Alhamdulillah. Elok dah Hari tu, Raya Ustazah. Aidil Adha. Saya cuba Ustaz. Okay, Hari Raya Aidil Adha merupakan hari untuk umat Islam memperingati kisah pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan kesabaran anaknya Nabi Ismail alaihissalam dalam memenuhi perintah Allah. Manakala dalam konteks kehidupan masa kini pula, signifikan pengorbanan ialah bagaimana umat Islam bersabar dan redha mengharungi pengorbanan yang cukup besar ketika dunia masih diuji dengan pandemik COVID-19. So mungkin tahun ni berbeza sikit kan Ustaz dengan cabaran pandemik dan norma baru. Mungkin kelainannya terasa sangatlah sebab kita pun tak boleh pulang ke kampung halaman dan melakukan ibadah korban pun kena mengikut SOP yang ditetapkan. Betul tak Ustaz? Betul. So, jadi kita betul lain. Jadi kita nak minta Ustaz lah untuk mengupas dan memberi penjelasan erti sebenar Aidil Adha dan bagaimana kita ingin mengambil ibrah atau pengajaran dalam kehidupan sekarang ni. Dipersilakan Ustaz. Okay, baik. Terima kasih Faz. Suara saya clear tak Faz? Clear, Alhamdulillah. Okay, baik penonton-penonton semua. Sebelum tu saya ucapkan terima kasih lah kepada semua geng-geng Farman Niaga yang ada pada malam ni, yang ada depan, yang ada belakang tabir. Juga penonton-penonton semua, kita dah habis hari tasyrik sebenarnya ni, Faz. Dah habis dah hari tasyrik. Tapi kita ada mood-mood Aidil Adha yang kita boleh kongsikan. Sebab ni antara ibadah tertua sebenarnya dalam Islam. Ibadah paling lama Faz. Sebelum tu memang ada doa daripada Nabi Adam. Sebab dia bukan daripada Nabi Ibrahim, sejarah korban ni. Dia lagi lama daripada zaman Nabi Adam lagi. Jadi bila zaman Nabi Adam kan dia pernah berpisah dengan Hawa. Fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Keluar daripada syurga turun ke bumi. Allah jadikan dia orang ni jadi macam khalifah. Berpisahlah dengan Hawa. Jadi Hawa ni ke mana tak tahu. Sebahagian riwayat kata daripada India. Bila dia pisah akhirnya bertemu dekat Arafah. Tu yang orang sebut padang Arafah tu. Lepas tu orang kita pakai naik Jabal Rahmah tu kan. Sebab kononnya di situlah pertemuan. Kat Jabal Rahmah pun kita tulislah nama kita punya bakal suami ke kan. Yang tak ada jodoh. Orang macam-macam lah orang kita ni. Dia tulis nama kawan ni. Dia tanya siapa-siapa lah. Remy Ishak ke apa siapa-siapa dia tulis lah. Dekat atas Jabal Rahmah tu. Katanya sebab itulah tempat pertemuan. Dengan harapan makbul doa. Jadi Arafah pun kita kenal lah. Sampai hari ni. Jadi kalau ikut sejarah memang Nabi Adam dia doa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Ni doa-doa orang yang minta taubat dengan Allah. Dia kata ya Allah kami minta apa kepadamu ya Allah, kami menzalimi diri kami sendiri ya Allah. Tapi bila dia kahwin dengan Hawa, lepas dia kahwin dengan Hawa, dapatlah anak. Anak Adam dengan Hawa ni sebahagian riwayat kata 40 orang anak. Sebahagian riwayat, okey. Jadi kita jangan heranlah sangat zaman dulu, zaman sekarang. Nabi Nuh pun 900 lebih umurnya. Okey.
Jadi kalau kita anggapkan sejarah dululah, yang paling awal ada 2 pasangan. Satu pasangan laki dan perempuan kembar, satu lagi pasangan laki dan kembar perempuan. Yang kita panggil nama apa tu, Faz? Habil dengan apa, Faz? Allah. Siapa tu baru kita tanya tu. Tak bagi saya. Allah. Siapa? Habil dengan Qabil, Faz. Habil betul. Okay. Nama betul memang dia tak sebut, tapi dalam kitab tafsir sebut yang ni ada Habil, yang ni ada Qabil. Jadi yang Habil ni dia ada dia punya anak adik perempuan dia juga. Yang ni pun ada adik beradik perempuan. Jadi kahwin bersilang lah. Sebab tak ada siapa nak kahwin dengan siapa waktu tu. Akhirnya minta untuk bernikah, yang ni kahwin dengan adik yang ni kahwin dengan adik ni. Jadi Qabil tak setuju lah. Dia tengok Iklimah tu adik dia lagi cantik. Kenapa nak kena kahwin dengan Habil punya adik? Orang dulu pun ada dengki dan ada cemburu juga. Ada juga dia mesti nak pilih yang terbaiknya kan. Last kali Allah offer, Faz. Okey. Sekarang macam ni lah nak settle masalah. Salah seorang di antara kamu kena korbankan apa yang boleh diberikan kepada Allah SWT. Kebetulan Habil ni dia buat binatang ternakan, Faz. Dia buat haiwan, kambing. Dia buat binatang ternakan. Jadi dia pilih kambing yang paling bagus. Dia nak bagi ni. Ya kita, okey, aku korbankan benda ni. Kambing yang paling bagus. Manakala pula Qabil, dia pun buat dia buat pertanian. Dia ambil ni gandum lah, barang-barang pertanian ni yang paling tak bagus. Yang paling tak bagus, dia pun korbankan. Akhirnya, Al-Quran sebut, وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. Allah kata kami ambil korban yang satu orang ni, satu orang lagi kami tak ambil. Ambil yang Habil. Ambil yang kambing tu. Yang Qabil tak ambil. Lepas tu Qabil pun tak boleh tu. Qala la aqtulannak. Dah lah cemburu tak boleh kahwin dengan adik dia sendiri. Dia pun kata aku akan bunuh kau. Dan Allah bagi tahu kami korban ni kami ambil yang terbaik daripada orang yang bertakwa. Tu start korban tu. Jadi main mana perkataan kita panggil raya korban. Ada orang panggil raya haji. Bahasa Arab biasa kita panggil Aidil Adha. Macam tadilah Fas baca hadis tadi awal-awal tadi tu. 2 hari raya yang kami gantikan. Sebab orang Arab waktu dah masuk Islam ramai kan, dia orang meraihkan ada perang Ba'ath. Perang Ba'ath ni perang sejarah dia orang. Macam kita lah, ada sejarah menang dengan Jepun. Kita buatlah perayaan. Merdeka buat perayaan. Jadi Nabi kata kami dah gantikan hari perayaan kamu tu dengan 2 perayaan yang special. Aidil Fitri dan Aidil Adha. Aidil ni maksudnya Aid. Sama ada bila kita panggil sebagai pulang ke, boleh macam-macam boleh. Aidil Fitri, hari yang digambarkan hari raya, Aidil Fitrah. Fitrah ni sebab kita ada cerita tentang fitrah, kembali kepada fitrah. Tu Aidil Fitri lah. Sebulan kan kita puasa. Dan Aidil Adha pula datang daripada perkataan udhiyah. Fas tu buat sebut Zat, udhiyah. Udhiyah? Saya tak boleh. Tak apa, Fas. Tak apa silap. Lagi sekali Ustaz. Tak puas hati kan? Tak puas hati kan? Tak puas hati, saya nak cuba lagi sekali. Udhiyah. Udhiyah. Okey lah tu. Mantap, terbaik lah tu. Kan? Memang. Okey. Udhiyah ni maksudnya sembelih. Jadi Adha. Ya, Aidil Adha tu hari raya korban, ada upacara penyembelihan. Penyembelihan, betul. Bahasa Arab ni vocabulary paling banyak dalam dunia. Sembelihan ni zabah pun sembelihan, zabah. Apalagi nahrun pun sembelih juga. Sebab itu ada orang Arab panggil Yauman Nahar, hari Nahar, hari Aidil Adha dia sebut hari Nahar. Sembelih juga. Okey, ada yang menyebut hari raya haji sebab dalam waktu 1 hingga 10 Zulhijjah, ya, ada ritual ibadat haji pada waktu tu. Haji tak boleh buat musim lain. Tiba-tiba kita Farman Niaga tengok macam haji ni kita nak tukar lah buat bulan Februari lah pula kan. Nak tukar bulan lain pula. Nak tukar bulan Jamadil Awal. Tak boleh. Dia kena 1 hingga 10 Zulhijjah waktu terbaik dan kena wukuf di Arafah 9 Zulhijjah. Itulah haji. Betul. Jadi yang kita tak pergi haji ni,
ni dengan macam-macam ni kan. Tahun ni pula ramai orang tak pergi haji, berapa ratus orang saja pergi haji. Maka kita disunatkan untuk sembelih korban. Jadi ada ritual dia lah, cara sembelih binatang apa nak disembelih, macam mana nak sembelih, berapa hari nak sembelih. Sebab dalam Islam ni Faz, Tuhan ni dia suka, bukan dia suka, dia ni bukan setakat dia suruh kita jadi baik, tapi dia banyak benda dalam dunia, dia train kita jadi baik. Mak kita kalau sayang kat kita, dia bukan setakat dia suruh kita jadi baik, tapi dia latih kita jadi baik. Betul? Dia nak kita jadi baik, betul. Dia suruh kita puasa sebulan. Jadilah baik sikit. Kan? Kalau tidak jadi beruang, okeylah jadi orang. Kan? Allah. Dia train kita. Betul. Macam-macam lagi lah. Dia train kita suruh puasa sunat. Dia train kita suruh bangun sembahyang tahajud. Dia train kita untuk berzikir. Dia train kita baca Quran. Kamu akan jadi orang baik. Dia cuba. Macam bukan Tuhan cuba. Itu Tuhan beritahu. Kalau kamu nak jadi baik, itu cara dia. Dan Tuhan pun train kita satu. Kalau kamu nak jadi orang Islam yang betul-betul hebat, kamu kena berkorban. Dan korban yang difahami dalam hari raya adalah ihraqid dam. Ma'amila adamiyun. Tidak ada amalan yang paling baik. Yauman nahri, pada hari raya. Amalan yang paling baik, paling Allah sayang. Apa dia? Ihraqid dam. Jatuhnya darah. Maksudnya sembelih. Kita sembelih dan kita agih-agihkan. Jadi ada nilai-nilai yang mana mereka kalau kita ikut, dia mengikut pengorbanan daripada Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim ada anak dia. 2 orang. Nabi apa? Ismail. Dan? Satu lagi. Is juga. Is apa? Israel lah. Saya baru balik bertugas ni. Israel. Dah. Ishak. Saya tengok Israel nanti Ustaz. Israel tu malaikat. Tiup sangka kalau. Okay. Nama dia Ishak. Tapi yang masyhur, yang di sebelah tu Ismail. Betul. Jadi bayangkan. Dah lama kahwin tapi tak dapat anak. Kahwin dengan Sarah. Tak dapat anak. Allah tak rezekikan lah. Ni rezeki ya. Jadi Nabi Ibrahim ni punyalah anak-anak. Dia kahwin dengan Hajar. Kahwin dengan Hajar. Allah kurniakan anak untuk dia. Punyalah seronoknya. Pernah tengok ada orang kan kahwin kadang Allah tak rezekikan kan. Bila dia dapat anak. Bukan kata lama kahwin. Orang yang baru kahwin kalau dapat anak pun punya seronok sampai kita kena buat akikah. Kita buat kenduri kan. Tak maaf Faz dah berkeluarga? Belum Ustaz. Masih mencari. Alhamdulillah live ni kita boleh umumkan lah. Alhamdulillah. Oh banyak berkorban hebat. Banyak berkorban. Okay, insyaAllah. Nanti kita masukkan dekat komen kat bawah tu kita boleh tag. Okay. Jadi Faz, bila dia orang kahwin, dapat anak Faz. Seronok bukan main Faz. Seronok. Dah betul. Sampai peringkat umur anak tu dah boleh tolong ayah sikit dah. Sebab tu kalau kita baca sejarah Baitullah Mekah tu sendiri, Kaabah tu siapa yang bina? Sebab zaman Nabi Adam dah ada Kaabah. Cuma zaman Nabi lepas tu banjir besar berlaku, akhirnya berlakulah dinamakan kehancuran Kaabah. Jadi siapa yang bina semula Kaabah? Nabi Allah Ibrahim. Itu yang kita kata Mekah tu Nabi Allah Ibrahim yang bina, Kaabah tu Nabi Allah Ibrahim. Quran kata wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dan Nabi Ibrahim mengangkat. Dia ada kalau kita dekat Kaabah tu, pernah pergi umrah tak Faz? Belum, tak ada rezeki lagi Ustaz. Insya-Allah. Saya doa banyak-banyak. Orang selalu kata kalau belum bertemu jodoh, dia orang pergi umrah, doa dapat jodoh. Insya-Allah. Kan insya-Allah ataupun ada dua-dua lah. Mana-mana lah tak mau sebut lah bab tu kan. Tapi kalau ada rezeki kan. Kita nampak dekat Kaabah tu belakang tu ada satu macam rumah kecil. Macam kalau dalam gambar Kaabah tu kan dia ada melengkung kan. Itu Hijri Ismail macam bulan sabit. Betul. Ada satu macam masjid, macam kecil je, bukanlah macam masjid, dia macam satu bangunan kecil tu, itu nama Makam Ibrahim. Makam Ibrahim bukan tempat kubur Nabi Ibrahim.
Nama makam ni tempat Nabi Ibrahim pijak. Dulu dia dekat dengan Kaabah. Kaabah sini dia dekat sini contoh. Sekarang ni jauh sikit. Sebab dalam Quran kata min maqam Ibrahim musalla. Orang solat kalau boleh dekat belakang makam Ibrahim. Sunat. Jadi bila dia ubah jauh sikit sebab nak memudahkan orang tawaf. Kalau ikut di situlah. Jadi bila di situ Nabi Ibrahim pun bina Kaabah. Yang tolongnya siapa? Nabi Ismail. Menunjukkan Nabi Ismail bukan kanak-kanak lagi. Sebab tu dalam Quran disebut falamma balagha ma'ahu sa'ya, bila dia sampai umur yang mana ulama bincang sa'ya tu umur berapa, ada yang kata 13 tahun, macam-macam lah dalam tafsir. Tiba-tiba dah dapat seronok dapat anak. Wahai Nabi Ibrahim, kalau kau sayang kepada aku, betul beriman kepada aku, beri anak kau kepada aku. Korbankan anak kau. Wallahu akbar. Apa maksud Tuhan? Tuhan nak tengok betul kau sayang. Kan kita selalu cakap saya beriman, I love you, lah kan kat girlfriend lah macam-macam kan. Tapi betul ke? Sayang tu apa bukti? Apa bukti you cinta pada I? Kan? Belahlah dadanya. Yang tu bunuh tu kan. Apa bukti you cinta pada I? Kan, I bagi kepada you. Tilas ke apalah benda-benda ayat lah contoh kan. Bagi pada you. Bukti sayang I pada you. Kan? Jadi apa bukti kita sayang? Apa bukti kita cinta? Nabi Ibrahim pun dicabar bagi anak. Oh berat. Akhirnya dengan semangat kecintaan kepada Allah lebih daripada segala-galanya, dia bagi anak. Kita minta bagi kambing. Kita minta bagi lembu. Dia bagi anak. Bagi anak akhirnya tukarlah waktu nak sembelih tu. Cerita ni semua orang tahu. Waktu nak sembelih Allah tukar Nabi Ismail menjadi seekor kibas. Habis. Yang jadi lauk Ustaz. Yang jadi lauk. Saya pun baru ni saya beli kibas. Saya masak lah kepala tu. Ramai orang request nak pula dah. Kan? Itulah saya pun tengok terliok lah Ustaz. Terliok kan? Makan ke ada kepala kambing? Tak pun. Saya ingin nak cuba. Kalau kena dekat Arab tu kan, dia macam kepala ikan lah. Isi dia sikit-sikit je. Tapi matanya, telinganya, pipinya. Orang rumah saya tak makan langsung. Dia tengok gigi, dia kata gigi. Ada orang tanya soalan, Ustaz, gigi kena gosok dulu kan? Saya kata kambing ni kalau gigi gosok ni tak keluar apa. Dia kan? Ya, dia kena scaling terus gigi tu. Sebab dah teruk sangat dah. Jadi kita masak, bersih elok-elok. Sedap. Tapi kibas lah, kibas. Tak kira lah kibas ke apa pun, itu haiwan ternakan. Dan kita pun ambil pengajaran sampai hari ni, Faz. InsyaAllah. Boleh kot? Mukadimah saja kat 10-20 minit, Faz. Okey Ustaz. So untuk sambung ni saya nak tanya, kalau macam mana kita nak mewujudkan keikhlasan dalam melakukan ibadah korban ni? Contoh macam saya masih muda, mungkin kita rasa berat kita nak keluarkan berapa untuk satu bahagian korban tu. So macam mana kita nak mewujudkan keikhlasan dan apa pengajaran kita boleh buat dapat daripada ibadah korban ni? Okey, pertamanya kita kena ingat Quran pun sebut lan yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa. Aku bukan nak tengok kamu punya daging tu sangat. Aku bukan nak tengok dia darah tu macam mana. Tetapi aku nak mencari dan melihat orang yang paling bertakwa di kalangan kamu. Yang tu sebenarnya. Maksudnya yang paling bertakwa lah yang nak bagi korban tu dengan ikhlas. Ada orang bagi banyak pun kalau dia tak ikhlas tak jadi. Betul. Tapi tetap kena bagi yang terbaik. Kalau tidak, tak ada lah macam sejarah Nabi Adam tadi tu. Sebab tu kambing ke lembu ke dia tengok umur berapa tahun, cacat ke tak cacat, semua dilihat. Sebab itu maksudnya kita nak buat korban betul-betul. Tapi macam mana kata Faz tadi, nak dapat keikhlasan, nak buat satu bahagian, 700 lah sekarang, 750. Lebih kurang lah. Lebih kurang, betul? Satu ekor lembu bahagi 7, lebih kurang 750 ringgit. Kan? Nak buat tu, Allah berat juga tu. Betul. Kalau berat juga. Kalau macam Faz gaji lebih kurang dalam 20,000 sebulan, tak apalah. 7 orang boleh buat. Amin. Amin, boleh buat. Amin. Kan? Kalau kambing pula sekor lebih kurang 800 ringgit tu, ada yang 1,000 ringgit buat ada. Betul. Okay, kambing sekor. Okay, macam mana nak buat benda tu dengan ikhlas? Pertamanya memang dalam mazhab Syafi'i kita tahu dulu hukum. Mazhab Syafi'i kata sunat muakkad.
Sunat muakkad. Okey. Hmm. Dalam mazhab Syafi'i, siapa yang ada kelapangan, ada kemampuan, kalau dia tak buat makruh. Okey. Jadi mazhab Hanafi wajib tau Fas. Wajib. Oh, maknanya setiap orang kena buat ya Ustaz? Ya, mazhab Hanafi wajib. Dia ada kemampuan dia kena buat. Mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi tu semayang, sebab tu mazhab ada macam isu baru ni, mazhab Hanafi dia semayang raya wajib. Semayang raya dia orang anggap wajib. Jadi tak apalah. Kita macam korban pun kita sunat. Dia orang wajib. Sebab tu Bangladesh kat Malaysia ni ada kerja-kerja kontrak ke kerja macam mana pun ni, dia orang buat korban kat sana. Dia orang hantar duit kat mak ayah. Mesti dia orang buatnya ada duit. Jadi kalau Nabi pernah sebut, siapa yang ada kemampuan tapi dia tak buat, man wajada sa'atan, dia tak ada kemampuan tapi dia tak buat. Nabi kata, fala yaqrabanna musallana. Jangan kamu dekati tempat solat kami. Maksud jangan sembahyang raya dengan kami. Itu macam menunjukkan macam seolah-olah betul-betul Nabi nak suruh kita buat. Jadi tak apalah, kita pun ada duit ke tak ada duit ke, kita pun plan betul-betul, rancang. Mesti kena rancang. Kalau boleh, aku nak buat tahun depan. Kena buat. Kita cuba buat. Cuba usaha. Sebab dalam keadaan macam haji tak apa Fas. Haji ni memang pun kemampuan juga. Watimul hajj wal umrata lillah. Walillahi ala nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Haji mampu buat. Tak mampu tak macam mana. Kan? Jadi kalau buat haji, sekali seumur hidup. Sekali ya. Kalau tak pergi lagi tu lepas tak apa dah. Dah pergi dah dulu. Okey. Tapi kalau korban dia setiap tahun. Dia bukan kena ikut sekali seumur hidup tak. Jadi apa kata kita kumpul lah duit sikit. Betul tak? Betul. Kalau kita tak ada kemampuan insya-Allah. Kalau nak bincang ulama sebut tentang mampu tak mampu ni, apa definisi mampu? Sebagai ulama kata kalau kita boleh beraya hari tu, makan elok lemang ketupat tu, mampulah tu. Jadi Fas rasa-rasa dengan gaji 20,000 tu boleh tak? Buat? Boleh sangat Ustaz. Tapi kan Ustaz, saya selalu tengok orang bayar bulan-bulan and then dah dekat raya tu dapat cukup contoh 750 satu bahagian. Macam tu dikira dibolehkan ke macam mana? Sebab macam main kutu pula kan? Okey. Yang penting waktu nak beli tu dapat beli kambing, dapat beli bahagian tu. Kalau lah disimpan duit, contohlah sebulan RM100. RM50 lah kita cakap. RM50. Setahun 12 bulan. Kalau 10 bulan dah dapat RM500. Betul? Kan? Mai 12 bulan kalau ikut RM600 setahun. Jadi dia tengok-tengok macam lembu ni lebih kurang dalam RM750. RM600 dah tambah RM150 lebih. Dah settle. Boleh buat satu bahagian korban. Jadi benda tu sebenarnya Tuhan nak tengok. You macam mana you bagi. Sebab tu bila kita sedekah ni Faz. Sedekah. Kadang-kadang kita bagi RM1 tak rasa apa bila orang minta sedekah. Betul? Kadang-kadang kita ni, contohlah, mak kita minta duit. Kita ni gaji tak terlalu mana sangat. Tapi kita terkenang, susah payah mak kita jaga kita dulu. Kita pun rasa macam tak ternilai. Jadi kita pun bagi sambil pejam mata tu bagilah. Bagi dalam keadaan kita rasa, ya Allah aku dah bagi 300-400 ni dan aku akan terpaksa berkorban. Bulan ni aku tak boleh makan, minum dekat kedai-kedai. Kedai-kedai hipster lah apa semua tu kan. Pilas tu tak boleh dah. Ya. Kita tak boleh nak bagi. Bila kita bagi, kita terasa kehilangan itu. Itu sebenarnya pengorbanan. Sebab tu bila kita diminta untuk memberi, supaya kita ada nilai memberi, jiwa memberi. Sebab ada orang, dia ada duit banyak pun, dia tak bagi. Pas. Kalau dia tidak ada jiwa memberi. Betul. Sebab tu saya cakap orang Bangladesh, bila musim korban, dia orang akan usaha bagi walaupun duit tak banyak. Sebab apa? Sebab bagi dia orang dah dilatih daripada kecil untuk jiwa memberi. Jiwa berkorban. Jadi itulah yang kita nak jadikan dalam kehidupan kita seharian. Ada benda yang kadang-kadang kita kena korban. Korban masa kita dengan anak-anak. Korban masa kita dengan pekerjaan. Korban masa kita dengan family, dengan mak ayah kita. Kan kita korban duit ringgit, kita gaji, kita potong berapa. Sebab dia kena ada jiwa begitu. Hidup tak boleh bersendirian, nak seronok seorang. Dia ada memikirkan orang sekeliling, insyaAllah. Okay Ustaz, kalau macam sekarang kita tak boleh balik kampung dan kalau sebelum ni satu surau 10 ekor lembu, 10 ekor kambing, 100. But sekarang
terhad lah, maksudnya nak buat ibadah korban tu. So macam mana kita nak reflect kita punya nilai-nilai aktiviti korban tu ke dalam kehidupan kita ni, dalam norma baru ni, pandemik COVID-19. Okay, sekarang ni memang lagi dahsyat lah dia punya SOP. Sebenarnya tahun lepas pun sama, cuma tahun lepas boleh balik kampung, tahun ni tak boleh balik kampung. Kan? Betul. Tahun lepas kalau kita ikutkan pun sama juga dia punya SOP-nya. Tak boleh buat kat masjid lah, sama macam tahun ni. Kena hantar dekat pusat penyembelihan, daftar dengan veterina. Kalau siapa nak buat sendiri kena macam-macam. Agak kita kata macam complicated jugalah. Sebab yalah, Malaysia korban ni kena faham kalau seekor lembu Fas, nak sembelih seorang-seorang tak boleh Fas, kena bergabung Fas. Avengers. Avengers nak menjatuhkan seekor lembu ni, kadang lepas tu nak jatuhkan, kalau ada 10 ekor lembu tak akan penat. Nak pegang lagi, nak jaga lembu tu lagi, lepas tu dah sembelih satu ekor, nak lapah lagi, nak potong bahagian daging, nak agih pula, nak bagi cari senarai number pula, nak letak dalam plastik, nak kumpul. Dia melibatkan ramai orang. Dan memang korban ni sebenarnya Nabi suruh kita pergi tengok. Nabi pernah suruh Fatimah pergi tengok, dia kata. Kena tengok. Maksudnya Nabi galakkan untuk kita ni tengok jatuhnya darah. Sebab dia tidak sama Fas. Contoh RM750 satu bahagian. Kalau kita tak nak bagi korban, kita ambil RM750, kita beli atau kita sedekah RM2, beli beras buat orang. Sama tak? Sama tak dengan buat korban? Sama. Cuma kan yang menitikan darah tu je lah yang tak ada dia punya ni. Ya, sebenarnya dalam 4 hari tersebut, kalau kita ambil duit RM750 satu bahagian tu, kita pergi sedekah ke orang miskin dengan kita buat korban, tak sama. Tak sama. Sebab beza ni yang penitik darah tu kan. Okay. Korban ni dia ada, perkataan korban tu sendiri daripada perkataan qaruba. Qaruba bermaksud sahabat karib, contohlah sahabat karib. Kerabat. Apa maksudnya? Dekat. Ya. Dekat. Jadi kita buat korban, let's say lah macam Faz duduk dekat kawasan Seksyen 7 Shah Alam. Ya. Rumah semua banglo-banglo, kawasan taman kan, perumahan kan. Saya kalau masuk pun saya mesti kena halau dengan guard kan. Contoh, taman perumahan, elok. Tak ada orang miskin. Kan? Tapi tetap disunatkan untuk buat korban. Kenapa? Sebab korban ni, ya betul, dalam mazhab Syafi'i you kena bagi sebahagian daging sebahagian kepada orang miskin. Tapi kalaulah tak ada orang miskin pun tetap disunatkan kita buat korban. Kerana korban ada unsur mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Bagi yang buat korban tu supaya rasa nak dekat diri kepada Allah. Sebab tu kita kena buat juga. Dia syiar. Jadi kita kena tengok, kita kena perhati. Bahkan daripada 1 Zulhijjah tu, kita ini dilarang. Sebahagian mazhab kata makruh tahrim. Dilarang untuk asy'ariyah, rambut-rambut bulu-bulu di badan, kita punya kuku-kuku kita, azfariyah, kita punya kuku semua tak boleh potong. Simpan sampailah binatang korban sembelih, baru boleh potong. Nak menggambarkan kata seronok lah. Jadi suasana hari ni sukar. Bukan semua boleh pergi pusat penyembelihan, kita hantar korban, dia orang pergi hantar sendiri. Betul? Ada sebahagian orang buat korban luar negara. Dekat masjid dia buka tawaran 5 ekor lembu sahaja. Setiap tahun masjid dia buka sampai 20 ekor. Dia nak masuk je penuh. Jadi macam mana dengan pengorbanan tahun ni? Sebenarnya tak sukar mana pun. Kalau orang tu betul-betul nak berkorban, dia cari dengan betul-betul. Dengan kemudahan hari ni online-nya apa semua orang offer. InsyaAllah dia mampu untuk buat ibadah korban tu. InsyaAllah. Okay, Ustaz, saya sekarang tengah tengok, terima kasih Ustaz, saya tengah tengok komen dekat Facebook dan social media platform. Kalau ada soalan, saya bacakan untuk Ustaz ya. Boleh, insyaAllah. Kalau tak faham, saya tak tahu, tak jawab lah. Okay. InsyaAllah, Ustaz mesti boleh jawab. Okay, dia orang ada cabutan betul kan? Satu soalan daripada Dr. Badar Husam. Nanti di hujung, di akhir rancangan ni. Okay, saya dapat soalan ni daripada Dr. Badar Husam. Boleh tak korban ni kita buat lebih dari satu bahagian ataupun lebih afdal
untuk guna nama orang lain? Lebih dari 1/1 bahagian. Itu sahaja soalannya Ustaz. Maksudnya, okey tak apa, saya cuba fahami soalan dia. Macam ni, lebih daripada 1 bahagian. Okay. 1 ekor lembu boleh dia bahagi 7 bahagian. Kalau orang tu nak buat seekor lembu 7 bahagian, boleh juga. Dia nak buat 2 bahagian sahaja, boleh juga. Dia nak buat 10 ekor lembu pun boleh juga. Okey? Tak terhad, tak ada had. Okey, itu kalau yang saya faham lah soalan dia, berapa bahagian ataupun boleh tak buat lebih daripada 1 bahagian. Boleh. Okey, kalaulah dia nak pakai orang lain juga. Kan? Nak pakai orang lain, nak namakan orang lain. Setiap bahagian korban dia ada nama dia, ada penama dia. Dia tidak boleh kita katakan okey, 1 bahagian ni kongsi berapa orang. Tak boleh. Kalau kita share duit sekalipun, contohlah. Contoh Faz nak beli kambing dengan kawan. Kambing seorang saja penama. Tapi tak ada duit. Harga RM600. Share dengan kawan 100 6 orang. Tapi bila nak sembelih korban kambing tersebut, penama korban tu seorang sahaja. Soal Tuhan nak bagi ganjaran pahala itu soal Tuhan Allah. Allah SWT punya soal. Tapi nama untuk dikorbankan itu seorang. Jadi kalaulah dia faham, okay, dalam seekor lembu, dia ambil 1 bahagian. Lagi 6 bahagian dia nak namakan isterinya ke, kawannya ke, kan? Sama ada kawan dan isterinya mengeluarkan duit mereka sendiri ataupun dia sendiri nak sponsor pun boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Macam saya buat korban, saya namakan mak saya, mertua saya, menantu terbaik ni kan. Macam tu namakan ni kan. Namakan isteri saya contohlah. Boleh tak? Boleh. Untuk seekor lembu. Tapi kalau saya rasa saya nak buat sebahagian sahaja, lagi 6 bahagian tu saya pun tak kenal. Jadi orang yang menguruskan korban tersebut, dia kena carilah bagi cukup untuk lagi 6 bahagian tersebut. Boleh kot untuk soalan doktor tadi tu? Boleh. Saya rasa dah jelas terjawab ya. Kejap saya cek dulu lagi kalau kita ada soalan daripada Facebook Barakah Malaysia. Bentar. So sambil-sambil tu kepada semua penonton yang belum lagi like, subscribe je. Like Barakah Malaysia, bolehlah like dan share kepada kawan-kawan dan serta keluarga. Okey, kita dapat satu soalan Ustaz. So, dia ada bagi senario ni ya Ustaz. Kalau pak mertua, ni cakap pasal akikah boleh ke Ustaz? Boleh. Boleh. So dia tanya soalannya, pak mertua pernah akikahkan seekor kambing untuk cucu lelakinya. Sedangkan akikah untuk bayi lelaki adalah 2 ekor kambing. Perlukah dilengkapkan dengan seekor lagi kambing beberapa tahun kemudian? Okey, pertamanya akikah ni adalah sunat. Sunat yang sangat dituntut. Untuk lelaki, sunat syatain, maksudnya 2 ekor kambing. Kalau dapat anak perempuan, sunat buat 1 ekor kambing. Okay, saya ulang balik. Lelaki 2 ekor kambing, perempuan 1 ekor kambing. Jadi kadang-kadang, bapa ni, dia dapat anak. Duit pun tak berapa nak ada. Adakah dia dipaksa untuk buat? Tak dipaksa. Dia tidak ada kemampuan. Nanti ada kemampuan, dia boleh buat pada tahun-tahun yang lain sebelum anaknya akil baligh. Dapat anak tak boleh buat. Dia nak buat lagi 3 tahun barulah dulu dapat. Dulu dia grade 54, sekarang dah Jusabi lah kan. Dah contoh baru nak buat. Boleh. Asalkan sebelum anak tu akil baligh. Tapi kalaulah contoh dia dapat anak. Dia tak ada duit. Tiba-tiba atuknya cakap, tak apalah, atuklah nak buat untuk anak kamu. Hukumnya boleh tak? Boleh. Atuklah sedekah untuk anak kamu. Jadi atuk kata kita buat. Tapi atuk ada lebih kurang RM600 saja. Seekor je kambing. 2 ekor tak mampu. Okey, buatlah seekor dulu. Tak ada masalah. Dan saya pun dulu, saya buat dulu belah mak saya dulu. Seekor kambing. Belah mak mertua saya pun seekor kambing. Dalam tempoh waktu yang ada senggang. Saya tak ingatlah berapa bulan lepas tu. Sebab apa? Sebab nak bagi dua-dua merasa. Yang ni pun boleh merasa, yang ni pun boleh merasa. Jadi kalaulah atuk tadi, dia buat akikah untuk anak dia, seekor kambing. Settle dah. Mai 3-4 tahun kemudian, rasa macam nak buat seekor lagi, boleh tak? Boleh.
hukumnya harus. Untuk anak lelaki, untuk cucu lelaki. Sebab cucu lelaki ni, bayi lelaki 2 ekor kambing. Bayi perempuan 1 ekor kambing. Boleh insyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Ada satu lagi soalan daripada Puan Zayana Omar. Dia tanya ni berbalik kepada ibadah korban tadi ya Ustaz. Macam mana kalau kita tak boleh nak tengok tu masa ibadah korban tu? Apa Macam mana hukumnya? tak boleh tengok tu? Kalau masa ibadah korban tu, masa lembu tu kena sembelih, tak sempat nak tengok pun tak boleh nak pergi tengok. Okey, ini dah betul-betul. Saya sebut tadi Fatimah Nabi suruh tengok, itu sunat saja tengok. Sunat tidak menjadi syarat. Syarat yang kata lepas kita buat korban ni maksudnya sepatutnya kita korban sendiri. Itu sepatutnya. Kita buat korban, kita korban sendiri. Jadi kadang-kadang kita tak boleh korbankan sendiri, kita beri kepada orang, kita panggil sebagai wakil. Bila wakil, kita ada akad wakalah. Akad wakil. Bila kita wakil, saya wakilkan kepada kamu buat korban sekian. Okey, dia pun kata baiklah saya akan buat korban sekian dengan harganya RM700 sekian kambing. Jadi bila sampai dekat orang tu, kalaulah dia nak ambil video, boleh juga. Sekarang teknologi dah ada macam-macam, betul? Kalaulah dia tak ambil video pun, dia dah sembelih dan kemudian dia tangkap gambar selepas tu, dia bagi, okey, kambing Cik Puan dah disembelih, settle dah, pun boleh juga. Ataupun kalaulah dia tak ada gambar sekalipun, tapi kita percaya dengan wakil tersebut. Wakil tersebut betul. Dia tak berbohong. Dia ambil duit kita, dia buat betul. Jadi kita pun, kalau dah betul kita dah serah dan dia melakukan korban, settle pun boleh juga. Cumanya bagi kita sebagai pemegang akad wakalah tadi tu, yang nak wakil nak buat korban tu, sepatutnya kena clear lah. Kena clear. Okey, kenapa kena clear? Untuk mengelakkan kecelaruan, pembohongan, penipuan. Takut dia ambil duit 700, tiba-tiba dia tak sembelih. Kan? Tak jadilah. Jadi kalau betul kita pun lengkap, kadang-kadang orang isi borang, ada risipnya. Sebab benda sekarang macam-macam boleh berlaku. Dan akhirnya bila dia bagi risip, settle walaupun dia tidak menyaksikan. Saya nak sebut kenapa Fatimah disuruh nak menggambarkan, walaupun dia perempuan, Nabi suruh juga. Afdal. Sekarang ni dah tak boleh tengok, tak ada masalah. Nak macam mana? Kita bagi kepada yang kita percaya. Wakil yang percaya. Boleh? Okey, boleh. Berapa cabutan betul? Hari ni berapa cabutan betul dapat hadiah pula? Cabutan betul lah. Yang tu kita kena tunggu tim Barakah untuk update. Dah lah, betul lah. Semua benda sekarang kita kena, yelah, sepatutnya kita cuba buat yang terbaik supaya benda ini ada kepercayaan daripada pihak yang memberi. Lebih baik, afdal, lebih baik lah kalau kita buat. Macam kita berniaga lah, berniaga online kan. Berniaga online. Kita tak ada resip ke, kita bagi video pun tipu. Kalau kita pun tak seronok. Jadi kita cuba buat, okey, betul ini barang yang trusted. Ini size dia begini. Sekali beli almari, tengok besar ni datang. Sebab kita tengok gambar, saya contoh lah kan. Jadi kita cuba bagi clear. Supaya akad tu clear insyaAllah. Okey, berbalik pada soalan Ustaz tadi, apa hadiah untuk cabutan bertuah bulan ini? Ada, dia kata hadiah istimewa, tunggu produk Farman Niaga. So kepada semua penonton, boleh like dan share video ni, live ni, supaya anda boleh berpeluang untuk menjadi salah seorang pemenang cabutan bertuah. Nanti kita akan umumkan. Okey, yang bulan lepas pun ada kan? Bulan lepas kita akan announce hari ni Ustaz. Alright. Sekali saya announce lah. Dengan saya ni. Kita tengok ada soalan lagi tak? Ustaz Nikno tu. Ustaz Nikno. Tak Ustaz. Okay. Kalau kita belum baca sikit Bas. Okey, Nikno. Saya bacakan untuk Ustaz. Ustaz, kalau kita belum pernah laksana korban untuk diri sendiri, tapi kita nak buat korban untuk ibu dulu dengan rezeki yang cukup untuk seorang je, boleh ke? Maksudnya, dia contohlah, dia dapat gaji. First time dapat gaji. Tak pernah buat korban. Jadi dia nak buat kat mak dia dulu. Mak dia tu dengan syarat, mak dia masih hidup.
Kalau mak dia sudah meninggal dunia dan mak dia tidak wasiatkan kepadanya, itu cerita lain. Itu ada pandangan mazhab Syafi'i yang lemah yang mengatakan bahawa boleh. Tapi majoriti mazhab Syafi'i kalau dah sudah meninggal mak tu, kita tak dibenarkan buat untuk atas nama si mati. Kalau nak buat atas nama kita sendiri baru boleh. Kemudian nak sedekah pahala pada si mati, silakan. Yang tu boleh. Okay, baik. Untuk soalan ni, kalaulah mak dia masih hidup, contoh dia, mak dia dekat kampung, dia dekat KL, dia dapat duit lebih. Dia nak buat untuk dia dengan mak dia tak cukup. Tak cukup. Dia boleh buat kat dia je. So, satu bahagian yang dia mampu. Jadi dia memilih untuk buat kepada mak dia. Boleh ataupun tidak boleh? Boleh. Tak ada masalah. Dia tidak menjadi syarat kena buat dulu kat dia. Ini bukannya haji. Haji dia ada badal haji. Okey? Badal haji cerita lain. Badal haji dia tidak boleh buat kepada orang lain melainkan dia buat kat dia dulu. Okey, orang tu dah buat haji dulu baru boleh buat kat orang lain. Jadi dalam kes ni dia boleh tak buat kat mak dia? Boleh, tak ada masalah. Okey. Tahun depan dia nak buat kat diri dia sendiri boleh. Pun boleh. Okey. So kita pergi ke soalan seterusnya Ustaz daripada Ijam Hossein. Okay. So Ustaz, sekarang adalah trend korban di luar negara kerana lebih murah. Adakah lebih baik di dalam negara ataupun luar negara? Okey, cantik. Soalan ni soalan yang famous orang tanyalah. Okey. Baik, pertamanya kita kena tengok situasi. Baik. Situasi. Saya kena sebut situasi sebab afdal adalah korban depan mata kita. Di negara kita. Sebab kalau kita bincang isu ni, ulama ada bincang isu pemindahan zakat. Okey, boleh tak contoh, saya bagi contoh, kita collect zakat di Malaysia, tapi duit zakat di Malaysia kita bagi ke Somalia, bagi ke Rwanda, bagi ke negara Afrika, contoh luar negara tu. Boleh tak buat korban bagi zakat, pindah zakat? Ulama bincang tak boleh, melainkan ada cara-cara tertentu lah. Okey, hukum asal tak boleh. Jadi disebabkan itu korban pada asalnya tak boleh kita pindah ke tempat lain pada asalnya. Dan Nabi SAW pada zaman Nabi ada beberapa isu kebuluran di Habsyah. Nabi tak bagi buat. Bukan tak bagi buat, Nabi tak arahkan sahabat pergi buat dekat sana. Buat dekat tempat Nabi SAW. Tapi ulama berbincang. Bila ulama berbincang dengan kapasiti hari ini, nak pergi keluar negara bukanlah kata susah sangat. Senang saja. Pergi kat sana pun ada kambing sana, kita pun bawa duit orang dan akhirnya ulama menyebut keharusan bermaksud kebolehan. Kebolehan. Boleh untuk kita buat korban di luar negara. Cuma dari sudut afdal tak afdal tu. Sebagai ulama kata afdal buat di kampung sendiri untuk kita tengok sendiri jatuhnya darah. Sebahagian pandangan kata yang mana lebih memberi manfaat. Kalaulah orang dekat sana setahun sekali makan daging, Kemboja setahun sekali makan daging, kan kita buat korban itulah. Orang tu baru boleh makan. Pun boleh kita bagi kepadanya. Tapi saya lebih cenderung untuk selamat daripada khilaf ulama ini. Pertama, kalau you nak buat dekat luar negara, you tengok dalam kampung you dulu. Kalau dalam kampung you, siapa pun tak buat korban. Syiar dekat kampung tak ada. Dalam kampung ni, siapa pun tak buat. Even kalau buat pun, 2 ekor je contoh. Tapi dalam kampung ni ramai lagi orang miskin. Ramai lagi orang yang sepatutnya merasai syiar korban tersebut. Maka dia kalau boleh, dia buat dekat kampung dia. Dan kalau dia nak buat kat luar negara, dia buatlah kat kampung dia dan luar negara. 2 sekali. Kampung membuat, luar negara membuat. Alright? Nombor 2, kalaulah dekat kampung dia tu, syiar dekat kampung dia, kampung kecil tapi sampai 20 ekor, 30 ekor dan dekat kawasan ni memang banyak dah. Kalau dia tak buat pun syiar korban ni dah ada banyak dah. Jadi boleh tak dia buat? Waktu itu afdal untuk dia nak bagi dekat negara luar. Boleh, tak ada masalah. Asalnya memanglah kalau ikutkan, memanglah kalau kata afdal ni memang kena tengok sendiri dan sebagainya, tapi boleh untuk kita buat dekat negara luar. Okey. So alhamdulillah, terima kasih Ustaz. So Ustaz pun dah menjawab soalan yang sama daripada Puan Ilya Hiska Ismail. So soalan yang samalah berkenaan berkorban di Malaysia ataupun luar Malaysia.
So Alhamdulillah Puan Rozita Muhammad dia kata puas hati dengan jawapan Ustaz. Alhamdulillah. Okay. Kita dapat soalan daripada Puan Rosnah Roslan. Kalau kita sponsor kurban, kita kena bagi tahu tak pada si penama ke Ustaz? Sepatutnya bagi tahu lah. Inform tak? Kena bagi tahu lah sebab dia pun nak jaga rambut dia, jaga kuku dia. Daripada sunat. Nah. So si penama tu kena pergi melihat tak upacara tu? Dah. Tak perlulah. Kalau dia boleh pergi tengok, dia pergi tengok lah. Sama juga sama hukum jugalah. melihat tu adalah sunat. Sama jugalah. Okey. Kalau dia tahu, dia boleh pergi tengok. Alright. Okey, saya rasa itu sahaja kot soalan kita terima pada hari ini. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas berkongsian tentang ibadah korban. Dan terima kasih kepada soalan-soalan yang telah diajukan. So saya buat conclusion sikit Ustaz, rumusan apa yang saya belajar daripada perkongsian Ustaz pada malam ni. So ibadah korban ni adalah merupakan satu amalan yang sangat digalakkan oleh Islam. Pengorbanan dalam kehidupan kita adalah meliputi pelbagai aspek termasuk fizikal dan mental. Okay, bukan setakat fizikal tapi juga mental. So pengorbanan terbaik adalah pengorbanan yang dilakukan demi mendapat keredaan Allah dan perlulah dilakukan untuk mencari keredaan Allah dan seikhlas hatilah. So baiklah penonton sekalian, so kita terus jaga SOP dan kesihatan anda dan terus kekal selamat di rumah. Jangan lupa temu janji vaksin anda. So di samping mengamalkan pemakanan yang sihat dan aktiviti yang aktif walaupun duduk di rumah. Okay, so teruskan share video ini supaya ramai lagi dapat manfaat daripada perkongsian kita pada malam ini. Okay Ustaz, saya rasa kita boleh move on to the next segment. Itu kita ada janji kan nak share live event ni, siapa yang share akan dapat berpeluang untuk menang cabutan bertuah. So boleh tak Ustaz? Tolong saya umumkan siapa pemenang untuk bulan lepas. Okey, Ustaz ada nama pemenangnya? Ada tadi. Cari balik. Okey, pemenang bulan lepas. Ada. Okey, ada. Nur Azman. Oh, nama dia tulis kat situ dah. Dekat saya pun ada Nur Azman. Nur Azman ni ramai ni, berebut Nur Azman ni. Kan? Allah nama semua tak ada yang umum. Nur Syarafi, Nazri dan Muhammad Nasiruddin. Ini pemenang bulan lepas. Nur Syarafi Nazri dan Muhammad Nasiruddin. Diorang dapat yang satu kotak tu kan? Saya lupa dah kan? Betul tak? Saya pun tak pasti Ustaz. Yang penting hadiah istimewa produk Farma Niaga. Yang penting hadiah kan? Yang penting. Okey, saya ucapkan tahniah kepada para pemenang. So kepada para pemenang yang disebutkan tadi, sila PM page Facebook Barakah Malaysia untuk tuntutan hadiah. So Ustaz, boleh tak saya nak minta Ustaz kongsikan sikit macam mana pembeli nak dapatkan barakah ni? Macam mana pembeli nak dapatkan barakah macam ni? Macam mana? Cari kat mana tu Ustaz? Okey, sekarang ni pembeli boleh pergi ke royalpharma.com. www.royalpharma.com. Senang, tak payah susah-susah nak keluar rumah dah. Kan, betul tak? Sekarang ni nak beli online dah. Nak pergi cari pula dekat farmasi pun mungkin dengan kekangan-kekangan tertentu. Jadi kalaulah tak mampu nak beli online, rasa teringin nak pergi tengok dekat farmasi-farmasi, boleh cari dekat banyak farmasi-farmasi dan kedai-kedai jamu berdekatan. Memang banyaklah di farmasi-farmasi dan kedai jamu berdekatan. Ataupun senang cerita, login je lah www.royalpharma.com. Itu antara kaedah yang paling simple lah, yang paling mudah. Yang kalau kita nak dapatkan orang kata apa? Barakah tadi tu, pil barakah. InsyaAllah. Okay, betul. Sekarang ni semuanya di hujung jari kan Ustaz. So lebih senang pergi ke website Royal Pharma, www.royalpharma.com. Pun tak terdedah kepada risiko terkena jangkitan COVID-19. So lepas ni para penonton bolehlah lawati kita punya website, boleh beli kita punya produk Barakah di www.royalpharma.com. Okey, baiklah penonton sekalian, jangan lupa ya dapatkan Barakah di mana-mana farmasi seperti yang Ustaz dah sebutkan tadi ataupun kedai jamu yang berdekatan dengan anda. Ataupun untuk lebih selamat,
boleh dapatkan online di www.royalpharma.com. So Ustaz, last question lah untuk Ustaz malam ni. Saya nak tahu manfaat Habatus Sauda Barakah ni boleh? Boleh? Dia sebenarnya banyak. Saya pun macam bulan lepas, Ustaz tanya saya apa manfaat Habatus Sauda ni. Saya cakap kat dia orang, benda ni satu benda yang tak payah mengaji tinggi-tinggi, semua orang dah tahu dah. Senang cerita. Pertamanya Nabi sebut dia as-sauda syifa'un min kulli da'. Pertamanya Nabi sebut secara literalnya, Nabi kata dia adalah satu ubat bagi segala ubat. Walaupun ada perbezaan pandangan ulama tentang segala ubat tersebut. Okey? Apa maksud segala jenis ubat? Ada sebahagian kata ada ubat-ubat tertentu. Tetapi ubatnya macam mana? Maka ulama menyebut lebih dikatakan dengan ubat sebagai contoh, ubat bagi orang yang selsema dalam musim sejuk, orang yang pening kepala dalam panas badan dalam keadaan musim sejuk. Panas yang sejuk, bukan panas sejuk, kepala yang pening dalam keadaan sejuknya kepala. Dan ada juga beberapa penyakit-penyakit lain yang mana kalau kita anggap bukanlah dia sebagai ubat tetapi lebih kepada suplemen ataupun bahan tambahan. Dia senang ceritanya, kalau kita nak sebut dia ubat, dia kena ada ujian klinikal, dos dia berapa, kan? Berapa banyak pula nak makan. Walaupun Nabi pernah sebut ambillah 7-5 biji Habatus Sauda tu, kamu ketuk-ketuk, kamu letakkan minyak titik dalam telinga kalau sakit. Memang ada hadis. Dan ada juga disebut oleh Ibn Qayyim dalam Tibbun Nabawiyah. Tapi saya nak bagi tahu simple, dia bukan ubat untuk kita cakap penyakit ni. Dia lebih kepada suplemen yang boleh memberikan kesegaran badan rasa lebih sedap, dan dia boleh menambahkan kekuatan pada tubuh badan kita sendiri. Itu senang kita cakap. Dia suplemen insya-Allah. Cuma yang saya nak sebut dalam tadi soalan tadi pun saya pun tak ada nak jawab dengan habis tadi soalan tadi. Ada dua soalan. Ada tadi tu yang dia tanya tentang apa tu korban buat dekat orang lain. Yang tadi dia tanya perlu tak beritahu kepada si penama. Betul. Okey, saya lupa untuk bagi tahu kalaulah penama tu masih hidup. Okey, kalau dah mati cerita lain Kalau dah hidup ada tu. Okey, bagi tahu sebab tidak boleh buat korban kepada orang yang masih hidup. Dalam keadaan orang tersebut tidak mengetahui. Dia kena dengan keizinan orang tersebut. Orang tu izin baru boleh. Yang kata boleh tanpa kita bagi tahu tu contohnya ayah ataupun suami kita keluarga buat untuk isteri, buat untuk anak-anak. Itu cerita lain. Okey? Itu boleh sebab dia panggil sebagai sunnah kifayah. Yang tu tak bagi tahu tak apa. Anak kita tak payah bagi tahu, anak saya yang kecil tak bagi tahu pun, tak buat je. Tapi kalau untuk orang yang masih hidup, dia kena minta izin orang tersebut. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih Ustaz. Baik. So, tadi Ustaz saya dah buka dengan pantun, saya pun nak tutup dengan pantun, boleh Ustaz? Allah boleh. Maknanya dah prepare siap 2 pantun kot. Mesti. Kalau tak ada gagap saya Ustaz. Okey. Silakan. Okey. Kalau pergi ke Tanjung Keramat, anak manis jangan diangkat. Bersama kita memohon rahmat, moga majlis mendapat berkat. Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan kepada Ustaz Imam Muda Ashraf dan para penonton yang setia dengan kita sehingga ke hujung perkongsian kita pada malam ini. Dan kita berdoalah semoga Aidiladha kali ini membawa 1000 makna buat umat Islam di negara kita dan seluruh dunia. InsyaAllah kita jumpa lagi di program live bersama Barakah dan Imam Muda Ashraf pada bulan hadapan dengan tajuk-tajuk yang lebih menarik. So teruskan follow dan like Facebook dan Instagram Barakah Malaysia Official untuk maklumat dan promosi semasa. InsyaAllah Ustaz, jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat malam. Selamat malam kita. Bye. Sauda Barakah, banyak khasiat dan kebaikan, mengekalkan kesihatan badan. Habatus Sauda Barakah, Habatus Sauda Barakah, barakah sepanjang zaman. Jom dapatkan soft gel Habatus Sauda Barakah dari mesin edaran Pharma Niaga di Farmasi Royal Pharma atau farmasi berhampiran anda. Habatus Sauda Barakah, Habatus Sauda Barakah, banyak khasiat dan kebaikan.